Hello, apa khabar semua? Saya Miss Lee. Nama penuh saya Lee Kui Hui. Okey, video ini adalah berkenaan dengan bab 2 permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, seperti yang telah dimaklumkan, bab ini mempunyai 5 subtopik. Okey, jadi untuk video ini yang kita bincang adalah berkenaan dengan keseimbangan pasaran. Okey, bagi keseimbangan pasaran, kita pun telah bincang berkenaan 2.3.1 serta 2.3.2. Jadi untuk video ini, kita akan bincang dan fokus tentang 2.3.3 iaitu perubahan keseimbangan. Okey, berkenaan dengan perubahan keseimbangan, ada beberapa subtopik kecil yang kita akan fokuskan, iaitu berkenaan dengan perubahan dalam permintaan sahaja, perubahan dalam penawaran sahaja, serta perubahan dalam permintaan dan penawaran secara serentak. Jadi untuk pembelajaran kita, video ini akan fokus tentang perubahan dalam permintaan sahaja, di mana kita akan kaji dari aspek raja dan juga rumus. Okey, so yang ini adalah berkenaan dengan raja. Ini adalah berkaitan dengan perubahan dalam permintaan. Yang kita fokus adalah berkaitan dengan tambahan permintaan dan kita akan tengok melalui raja. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba sediakan raja dulu dan raja ini adalah berkaitan dengan raja keseimbangan pasaran. Okey. So, paksi Y kita labelkan PRM. Okey. Lepas tu paksi S ini kita labelkan kuantiti Q kurungan unit. Okey, so ini asalan dan kita akan sediakan kelok permintaan yang mencurung ke bawah dari kiri ke kanan, labelkan DD dan ini yang asal punya, so letak kosong. Dan kelok penawaran yang mencurung ke atas dari kiri ke kanan, labelkan S0. Dan ini keseimbangannya D bersilang dengan S, ini I0. Okey. So ini total line. Paksi P, P0. Dan paksi Q ini kita labelkan Q0. So dengan adanya raja ini, sekarang kita akan cuba huraikan raja keseimbangan. Dan peringkat yang pertama ini berkenaan dengan keseimbangan asal. So belajar pun huraikanlah. Keseimbangan pasaran yang asal tercapai pada titik I0 apabila kelok permintaan D0 bersilang dengan kelok penawaran S0 pada tingkat harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. So itu adalah berkenaan dengan keseimbangan asal. Okey, so sekarang kita kata bahawa berlakunya pertambahan permintaan kan. Jadi kalau pertambahan permintaan DD naik, dia akan menyebabkan kelok DD beralih ke kanan. Okey, so sekarang kita akan cuba lakar kelok DD yang beralih ke sebelah kanan. Okey, so labelkan D1. Jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, jadi sekarang kita nak huraikan raja ini. Okey, yang berkaitan apa yang Miss telah buat tadi itu kita masukkan peringkat yang kedua. Dia adalah berkenaan dengan peralihan kelok. Okey, so itu nama peringkat dia. Okey, jadi kita bagi tahu bahawa peningkatan permintaan, okey, dia akan menyebabkan kelok permintaan. Dia akan beralih. Beralih ke mana? Ke sebelah kanan. Okey, lepas tu pelajar pun beritahulah ke sebelah kanan itu maksudnya dari D0 ke D1. So itu je yang Miss buatkan. So berhentilah, cukuplah. Okey, kemudian kita akan sambung peringkat yang ketiga iaitu berkenaan dengan proses keseimbangan. Untuk proses keseimbangan ini, setiap kali pelajar ingat anda mesti mula dengan P0. Sangat penting perkataan ini. Okey, so nanti maksud kita akan fokus pada tingkat harga P0. Okey, so cari mana P0. Inilah dia. So ini P0. Kita bagi dia jalan. Okey, dan sebelum kita terus mula jalan itu, okey, saya akan tebalkan kelok lagi satu. Jadi D1 yang baru kan. Okey, saya akan guna pen yang berwarna lain untuk lakarkan kelok S ini. Okey, so bermaksud nanti pelajar anda hanya perlu fokus kepada kelok yang berwarna biru sahaja. Saya ulang,
Nanti pelajar hanya fokus kilo yang berwarna biru sahaja ya. Okey, so dekat P0. Sini kan, pada tingkah harga P0, kita bagi dia jalan. Okey, sentuh kilo yang berwarna biru. Nampak biru jangan bagi tahu Miss ini E0. Bukan, saya kata kilo yang berwarna biru. Jadi ini adalah kilo? Ya, kilo S. So, kalau tarik ke bawah ini sebenarnya merujuk QS. Okey? Okey, tak apa. Kita bagi dia jalan lagi. Okey, sentuh T1 turun bawah. Kita labelkan dia sebagai Q2 dulu. Okey, tadi kami sudah kata bagi dia jalan sehingga sentuh kilo. Ini kilo apa? Kilo D kan? So, sentuh kilo D, kilo permintaan. So, turun bawah ini adalah kuantiti diminta. Okey, jadi sekarang pelajar cuba tengok. Apakah hubungan antara QD dengan QS? Kita dapati bahawa QD melebihi QS kan? Okey, so pelajar kena bagi tahu lah. Pada tingkah harga P0, didapati bahawa QD melebihi QS. Jadi berlaku apa? Lebihan permintaan. Okey, inilah lebihan permintaan lah. Sebab QD melebihi QS kan? Sebanyak berapa? So, kita tak boleh kata sebanyak 2 unit ke 10 unit ke. Okey, tak boleh. Sebab ini tak ada sebarang angka pun. Jadi, pelajar hanya perlu bagi tahu lebihan permintaan sebanyak Q0, Q2. So, this is the gap. Okey, saya ulang. Lebihan permintaan sebanyak Q0, Q2. Okey, kita sambung. Hari itu pelajar sudah belajar. Lebihan permintaan ini, dia akan menyebabkan harga cenderung macam mana? Okey, kalau dalam pasaran banyak orang minta barang kan, jadi harga cenderung naik. Okey, kita nak semak jawapan ini betul ke tidak harga cenderung naik. Okey, kita nak cari keseimbangan baru dulu. Okey, ya ini E1. Okey, ini P1 kan. Memang harga cenderung naik sebab harga akan naik dari P0 ke P1. Okey. Okey, dan seterusnya. Ikut hukum permintaan yang pelajar sudah belajar, kalau harga naik, QD sepatutnya, QD turun kalau hukum permintaan. Bagaimana dengan hukum penawaran? Kalau harga naik, QS sepatutnya meningkat hubungan secara langsung kan? Kita akan masukkan konsep ini ke dalam raja kita. Okey, macam hari itu kita bincang apa? Ketidakseimbangan yang berlaku sekarang. Okey, sekarang pelajar cuba tengok. Okey, tadi QD kita dekat sini kan? Okey, dan kita kata bahawa QD dia akan turun. Okey, dia turun kat mana? Dia akan turun di sepanjang kelok permintaan T1. Okey, jangan bagi tahu Miss ini meningkat ya. Sebab Miss sudah kata kita fokus kepada kuantiti kan, pasti Q. Dia sudah berkurang ataupun menurun. So, that's why pelajar pun tulis lah. Okey, kita kata harga cenderung naik. QD dia akan menurun di sepanjang kelok apa ni? Kelok D1. Okey, lepas tu QS pula macam mana? Kita tengok dari segi QS pula. QS meningkat kan? Okey, cari QS pada P0. Ini QS. So, QS semakin meningkat. Ya, tengok kuantiti dia. Okey, bertambah kan? Okey, so that's why kita pun tulis lah. QS meningkat di sepanjang kelok apa ni? Ya, S0. Di sepanjang kilo S0 sehingga keseimbangan dicapai. Okey, pada titik E1. So, dapatlah capai keseimbangan yang baru. Okey, seterusnya. Okey, so kata keseimbangan yang baru ini kan E1, P1 turun bawah dan labelkan Q1. Okey. So, untuk peringkat yang keempat ini, dia adalah sama seperti peringkat yang pertama, iaitu keseimbangan baharu. Okey, jadi pelajar pun bagi tahu lah, keseimbangan yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kelok permintaan D1 bersilang dengan kelok penawaran S0 pada tingkat harga yang baru itu adalah harga P1 dan kuantiti yang baharu itu adalah Q1. Okey, selepas belajar huraikan keseimbangan baharu ini untuk peringkat yang kelima. Okey, Miss tulis dekat sini lah. Okey, peringkat ini kita adalah fokus tentang kesan.
Jadi untuk kesan ini pelajar tengok kita hanya ada dua paksi saja kan. Jadi pelajar fokus tentang harga dia dan juga fokus kuantiti dia. Okey, cuba tengok harga dia. Okey, kita perhati bahawa harga telah meningkat. Jadi pelajar bagi tahulah harga naik dari P0 ke P1. Kuantiti, okey, ada banyak sangat kuantiti dekat sini. Pelajar hanya perlu tengok semula keseimbangan yang asal ni E0 kan. So turun bawah Q0 dan keseimbangan yang baru E1 turun bawah ni Q1 bermaksud kuantiti keseimbangan dia telah meningkat. Meningkat dari Q0 ke Q1. Okey, so itulah berkenaan dengan kesan. Sebab biasanya soalan ini dia akan minta bincang tentang kesan kan. Jadi pelajar kena tahulah harga naik, kuantiti naik. Okey, saya ulang, harga naik, kuantiti naik akibat apa? Akibat berlakunya pertambahan permintaan. Okey. Okey, so akhirnya kita dapati bahawa apabila berlakunya pertambahan permintaan, kelok D beralih ke kanan, harga meningkat dan kuantiti pun meningkat. Okey, tetapi apabila keadaan yang sebaliknya berlaku iaitu pengurangan permintaan, okey, kelok permintaan akan beralih ke sebelah kiri dan kita akan dapati bahawa keseimbangan baru dekat sini, harga keseimbangan telah turun dan kuantiti keseimbangan pun turun dan telah ditunjukkan P turun, Q pun turun. So ingat, untuk perubahan permintaan ini kita boleh kaji melalui dua aspek, iaitu dari segi pertambahan permintaan dan lagi satu adalah berkenaan dengan pengurangan permintaan. Okey, sekarang kita akan cuba tengok berkenaan dengan rumus pula. Okey, sekarang kita nak cuba tengok perubahan dalam permintaan iaitu pertambahan permintaan dengan menggunakan rumus. Okey, so katakan diberikan fungsi permintaan yang asal QD0 sama dengan 14 tolak 4P dan QS0 fungsi penawaran yang asal ini sama dengan 6 tambah 4P. Jadi sekarang kita nak selesaikan ataupun kita nak dapatkan keseimbangan, harga keseimbangan dengan kuantiti keseimbangan. Jadi QD sama dengan QS, QD0 sama dengan QS0 lah. 14 tolak 4P sama dengan 6 tambah 4P. Jadi kita selesaikan yang ini dulu. So 14 tolak 6. Jadi 4P yang ini pindah ke belakang tambah 4P. So kita akan dapat yang ini sama dengan 8. Yang ini pula sama dengan 8P. Jadi P, harga keseimbangan sama dengan RM1. Okey. Dan sekarang kita akan cuba gantikan. Okey. Kita gantikan P sama dengan 1. Okey, boleh gantikan QD ke QS. Katakan Miss ganti ke dalam QD0. QD0 sama dengan 14 tolak 4. So, P kita ialah 1, jadi gantikan je. Di 14 tolak 4 sama dengan 10 unit. Okey, so jawapan dia, kita dapati bahawa kuantiti keseimbangan sama dengan 10 unit. Kalau pelajar ganti ke dalam QS pun akan dapat jawapan yang samalah 10 unit juga. Okey, so sekarang maklumat yang diberikan ada sikit perubahan sebab kita kata perubahan dalam permintaan tambahan kan. So bermaksud dekat sini berlakunya perubahan dalam fungsi QD. Kita ada QD1. So QD1 sekarang yang diberikan yang baru punya ialah 22 tolak 4P. Okey, ini fungsi yang baru dan QS ini tak ada perubahan, masih sama, jadi kita tulis semula QS0 sama dengan 6 tambah 4P. So bermaksud hanya fungsi QD saja yang ada perubahan. Fungsi penawaran ini masih kekal, masih sama ya. Okey, jadi nak dapatkan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan yang baru, QD1 sama dengan QS0. Okey, so QD1 22 tolak 4P sama dengan 6 tambah 4P. Okey, so 22 yang ini tolak 6 sama dengan 4P tambah 4P. So selesaikan 20 tolak 6 kita akan dapat 16. Yang ini pula 8P. Jadi P kita akan dapat RM2. So jangan lupa ini adalah harga keseimbangan. Okey, sebab 16 bagi 8 kan. So 2 lah. Okey, pun sama. Sekarang kita akan cuba gantikan P
P sama dengan 2, katakan kita ganti ke dalam QD1. Ataupun kalau pelajar nak ganti ke dalam QS0 pun boleh je, tak ada masalah. Okay, so QD1 sama dengan 22 tolak 4P. P itu adalah 2. So, selesaikan. Okay, so that's why kita akan dapat bahawa QD kita dapat 14 unit. Okay, jadi sekarang Miss nak pelajar cuba tengok. Okay, bandingkan harga keseimbangan. Okay, so untuk kes ini kita dapati bahawa harga keseimbangan telah meningkat. Kemudian tengok dari segi kuantiti keseimbangan. So, kuantiti keseimbangan dulu 10 unit, sekarang 14 unit. Okay, so kuantiti keseimbangan pun meningkat. Okay, ini yang letak kuantiti keseimbangannya, baru perasan. Okay, so itulah kesimpulannya. So, dengan reti kata lain, bila berlakunya peningkatan dalam permintaan, okay, dia akan menyebabkan perubahan ke dalam fungsi QD. Dan akhirnya kita akan dapati bahawa harga keseimbangan naik, begitu juga dengan kuantiti keseimbangan turut meningkat. Okay. Okay, diikuti dengan lakaran raja dengan berdasarkan rumus yang telah diperoleh tadi. Okay, so sekarang kita akan cuba tengok pertambahan permintaan melalui lakaran raja dengan berdasarkan rumus. Okay, so kalau berdasarkan rumus tadi, kita pun sudah dapatlah harga keseimbangan yang asal, harga keseimbangan baru, begitu juga dengan kuantiti keseimbangan yang asal dan kuantiti keseimbangan yang baru. So, inilah maklumat dia. Okay, so daripada sini kita dapati bahawa fungsi penawaran tak ada perubahan, masih sama. Yang ubah itu hanya fungsi permintaan. Daripada 14 tolak 4P menjadi kepada 20 tolak 4P. So, menunjukkan dia telah meningkatlah. Jadi sekarang kita akan sertakan, berdasarkan maklumat ini kita akan cuba sediakan kelok keseimbangan pasaran. Okay, so Miss akan cuba sediakan paksi Y dengan paksi X dia dulu. Okay, paksi Y kita labelkan P kurungan RM, yang ini asalan, dan paksi X ini kita labelkan Q kurungan unit. Okay, nak sediakan kelok permintaan ini, memang kita tahu kelok permintaan mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, kan? Okay, tetapi untuk kes ini, disebabkan kita lakarkan raja berdasarkan rumus ini, berdasarkan maklumat yang disediakan, jadi kita kena tunjuk sedikit pengiraan. Okay, so kita lakar yang asal punya dulu, so kita fokus yang ini dulu. Okay, QD kosong sama dengan 14 tolak 4P. Kita cuba gantikan sekiranya, P sama dengan sifar. Kita akan dapati bahawa QD kita sama dengan 14 tolak 4. Sini sifar, kan? So, terus dapat 14 tolak kosong, jadi Q kita sama dengan 14. So, bermaksud, rasanya 14 dekat sini lah. Okay, dan kemudian dengan cara yang sama, kita cuba gantikan. Kalau Q sama dengan kosong pula. Okay, so kosong sama dengan 14 tolak 4P. Jadi sini 14 sama dengan 4P. So, kalau kita nak selesaikan, P sama dengan 14 bahagi 4. Dan akhirnya kita akan dapati bahawa P ini dia akan sama dengan 3.5. Okay, so bermaksud 3.5 wujud dekat sini lah. Okay, dengan adanya dua titik ini, kita akan cuba sediakan kelok permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okay, so ini kelok permintaan dia dan kita labelkan D0, D0. Okay, sekarang kita akan sediakan kelok penawaran pula. Okay, yang ini. Okay, so QS0 sama dengan 6 tambah 4P. Pun sama, kita gantikan. Kalau P sama dengan 0. So, QS kita, ini 0. So, QS kita terus dapat 6 lah. Okay, keadaan yang sebaliknya kalau kita gantikan Q sama dengan 0. Okay, so 0 sama dengan 6 tambah 4P. So, negatif 6 sama dengan 4P. Jadi, 4P ini kita selesaikan. So, P kita akan dapat negatif 1.5. So, kalau P sama negatif 1, so dia akan catat di bahagian sini. Okay, lepas tu,
Kalau P sama dengan sifar, Q sama dengan 6. So 6 itu mungkin berada dekat sini lah. Dan negatif 1.5 kat sini. So maksudnya kita akan sediakan satu kilok penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Tetapi kami pernah sebut, yang bahagian negatif itu kan kita perlu abaikan kan. So kita boleh abaikan bahagian negatif itu. Kita akan mula sediakan kilok penawaran kita daripada point ini. So sediakan kilok penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So S0, S0. Kemudian kita masukkan titik keseimbangan kita I0. Di mana kilok D0 bersilang S0 dan harga keseimbangan sama dengan 1. Kuantiti keseimbangan pula sama dengan 10. Itulah maklumat dia. Sekarang kita cuba sambung. So bahagian yang keseimbangan asal ini kira settle lah. Untuk keseimbangan yang baharu ini, kita akan fokus yang ini pula kali ini. Cuba tengok. QS tak ada perubahan, masih fungsi yang sama, so bermaksud kita akan pakai balik fungsi S inilah. Sekarang yang berubah itu adalah QD, sama dengan 22.4P. So juga sama, kita kena tunjukkan pengiraan lah. Kita kena pakai paksi. Nilai pada paksi P dengan paksi Q ni berapa. So sekarang kita cuba tunjukkan pengiraan dia dulu. QD 1 sama dengan 22.4P. So, katakan kalau P sama dengan 0. Kita akan dapati bahawa QD kita sama dengan 22. Keadaan yang sebaliknya, kalau Q sama dengan 0, 0 sama dengan 22.4P. So, selesaikan 4P sama dengan 22. Kemudian kita cuba kirakan P kita 22 bahagi 4, dia akan sama dengan 5.5. So bermaksud dekat sini kita ada 5.5. Kalau Q sama dengan 0, P sama dengan 5.5. So 5.5 itu rasanya agak-agak kat sini lah. 5.5. Kemudian kita cuba tengok yang berkaitan dengan P sama dengan 0, Q kita sama dengan 22. So 22 agak-agak dekat sini lah. So sekarang kita akan sediakan kilok permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. So inilah kilok permintaan yang baru dan kita boleh berganti satu di satu. So menunjukkan kilok permintaan dia beralih ke sebelah kanan kan. So pertambahan DD, so dapat buktikan lah perkara ini. Dan sekarang kita cuba tengok keseimbangan yang baharu. So pada titik ini I1. Dan harga keseimbangan sekarang dia sama dengan 2 dan kuantiti keseimbangan yang baharu sama dengan 14 unit. 14 unit. So itulah keseluruhan bagi pertambahan permintaan. Dan Miss pun telah buktikan dengan melalui raja dengan menggunakan rumus-rumus yang berkaitan. So inilah cara yang kita nak lakarkan. Dan lagi satu yang paling penting, pelajar ingat kena tunjuk anak panah yang menunjukkan harga keseimbangan telah meningkat dari 1 kepada RM2 dan kuantiti keseimbangan pun meningkat dari 10 ke 14 unit. Jadi sekarang pelajar kena tahu kenapa permintaan itu akan meningkat ataupun permintaan itu akan menurun. Dia disebabkan oleh penentu-penentunya. Tengok sebelah sini. Jadi penentu yang merangkumi dekat sini mungkin dia disebabkan oleh harga barang lain ke yang terdiri daripada barang pengganti dan barang penggenap, ataupun yang kedua mungkin disebabkan oleh pendapatan pengguna. Diikuti dengan cipta rasa, lepas tu sambung dengan jangkaan masa depan, kemudian dasar kerajaan yang terdiri daripada cukai dan juga subsidi, lepas tu musim, dan akhirnya berkenaan dengan saiz dan struktur penduduk. So, itulah penentu-penentu permintaan yang pelajar telah belajar sebelum ini.
Dan sekarang kita akan kaitkan sekali dan cuba masukkan dalam keseimbangan pasaran. Jadi ingatlah penentu-penentu itu, okey? Dengan demikian kita pun telah selesai bincang tentang perubahan dalam permintaan sahaja. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang perubahan dalam penawaran sahaja. Sekiranya anda suka video saya dan rasa video saya ini banyak membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, ingat subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini juga. Jangan lupa like, serta share dengan kawan-kawan yang lain. Saya Miss Lee, nama penuh saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Bye-bye.